adakah pemimpin kerajaan lepas Kelantan sekarang ini begitu naif saya tidak menjawab apa-apa begitu. Dia pada saya dia bukan soal kekebalan tetapi soal kata apa ni tak sampai maklum bukan sampai dia dah Soal gila. mali taruh kata mali Kelantan kata apa tu mali ni maknanya dah tepu dah sebab terlalu banyak sangat dia tepu dah sebab padahal ketika ketika yang membina ketika yang betul-betul perlu diperbaiki. Dia bukan tak sampai sebab semua saya juga tidak ada yang tidak menguasai Facebook. Ya betul. Dia sampai. Tapi dah dia anak Mali dah anggap biasa benda tu. Sebab tu benda ni. Kalau dalam Facebook ni dia kata orang benda tu serius sekali boleh kata itu Facebook. Makanya satu saluran yang resmi official pun buat. Jadi saya kata ni kena ada memorandum sebab benda tu direkod dan didokumentkan. Walaupun dalam blog ataupun dalam apa ni surat khabar Twitter benda tu penting tapi tidak dianggap sebagai satu dokumen. Apakah memorandum yang dibuat oleh Profesor Agus tidak menjadi faktor? Dia aku kita tengok lebih kepada sifat individu dan sebagai seorang profesor dan sebagai apa ni seorang apa ni kepada program kepada kerajaan. Maka dia macam art ke KPK ke ataupun wujud pesada atau perakan itu dia mengambil benda tu mengeluarkan benda tu di satu memorandum dia dah hantar ke kerajaan negeri baru dia menjadi satu dokumen yang resmi. Tapi saya suka untuk menambah sikit. Kadang-kadang kita pelik. Sebelum pilihan raya, rakyat adalah segalanya. Dia akan berjumpa dengan rakyat, buat program, ceramah-ceramah. Kalulah apa nama dia? Peduli tupak tu, Ustaz Noh Genting, kata kafe habis dia kita akan di FB tu, tapi kita akan ceramah siapa depan rumah dia. Spekar tu masuk dalam rumah dia, nak beri penerangan. Kenapa hari ni penerangan itu tidak dibuat? Seolah-olah kita ni dalam istilah bahasa Melayunya habis madu sepah di sini. Dia satu soal tu dah satu lumrah dalam perjuangan. Sebab tu bagi saya, sebab saya suka kuliah lagi. Mungkin orang Pak boleh faham, tapi suka saya katakan orang yang tidak faham. Kadang-kadang kita persepsi kita merasa lebih faham. Tapi kita lebih faham. Sebab kita dikritik oleh orang kadang dia faham. Saudara boleh merasa apa dia kritik, mana lebih faham. Tapi kebanyakan yang mengkritik itu adalah pemilih dua lah. Okey, saya tutup. Saya ada satu salah. Saya rasa saudara Limi Hassan ni bias, tak adil untuk pentadbiran baru kerajaan negeri Kelantan ni, terutamanya Timbalan Menteri Besar. Contoh satu yang saudara Limi katakan tadi, pihak A dijemput untuk mendapat penerangan daripada pihak TMB dan MB. Dan saudara adalah berkata tadi saudara adalah salah seorang pengasas asal NGOR itu sendiri, dan saudara mengambil sikap tidak ini bersama dengan NGO dia untuk berjumpa berdepan dengan Timbalan Menteri Besar. Dan bila perjumpaan berlaku dan tiada apa-apa hebahan yang dibuat oleh sama ada dari pihak kerajaan ataupun pihak NGO itu sendiri. Jadi persoalan yang saya nak letakkan kat sini adalah saudara Jimmy menyalahkan pihak kerajaan. Kenapa saudara tidak menyalahkan R itu sendiri sebagai sebuah NGO bila membuat satu pertemuan yang dianggap penting dengan pihak kerajaan dan keluar daripada pertemuan tersebut seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sepatutnya pihak A yang kena ambil tanggungjawab, menghebahkan kepada rakyat apa yang hasil pertemuan tersebut, bukan untuk Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab, saya tu suka untuk saya nyatakan di sini. Saya sebenarnya pada 7 bulan 5 2013 official saya berjumpa dengan Presiden ARC. Saya kata saya nak keluar daripada NGO ARC. Kenapa? Bukan saya kecewa dengan ARC, tetapi saya rasa saya tahu dah selepas ni saya akan menjadi seperti kata Putih tadi, orang yang meletup. Dan saya tahulah upaya saya tak boleh tengok benda ni. Saya tidak mahu kritikan
kritikan saya ni dia bahkan tercemar pada satu perjuangan suci nak minta royalty yang tidak boleh dipolitikan bangsa saya. Maka saya keluar. Walaupun saya adalah pengasas, saya yang juga tetapi demi perjuangan perlu diteruskan nama saya, kata saya keluar. Saya tak mahu kerana saya perlu diteruskan dan pada pendapat saya tidak perlu berkonflik dengan kajian itu. Itu adalah pendapat saya. Dan mengenai video tersebut, saya telah bertanya kepada NGO kata sebelum pertemuan itu dilakukan, Timbalan Menteri Besar telah memberi peringatan awal. Video ini jangan diupload, video ini jangan dihebarkan. Itu sebabkan TVR tak boleh nak sebarkan kerana rasa amanah. Dia dapat berjumpa dengan TMB dan dia rasa yang TMB telah menjelaskan pada so dia setakat tu je lah. So saya pun tak So apa salahnya kerajaan dalam hal ini yang saudara sampai saudara mengkritik kerajaan tidak membagi ruang untuk bercakap? Okey. Sebab tu saya kata tadi, segala kritik biasanya dia bertemu. Bila bertemu, dia tegang. Okey. Apabila kajian negeri bertemu dengan para pengkritik, menyebabkan hanya pengkritik yang tahu apa yang berlaku. Saya nak seluruh rakyat Kelantan tahu, bukan sekadar pengkritik yang dijemput oleh wakil kerajaan. Sebab tu saya duduk sini, saya kata-kata saya bukan institusi besar, saya mewakili rakyat biasa, rakyat marhain. Tak, saudara tidak adil kepada kerajaan itu sendiri dalam memberi kritikan. Betul, kita dah saudara bercakap pasal keadilan. So saudara kena bagi keadilan kepada semua pihak. Sekarang ni saudara mengkritik kerajaan kerana seolah-olah kerajaan menutup mulut setiap orang, setiap rakyat, setiap NGO hanya dengan pertemuan dalam bilik. Tapi NGO saudara yang mengadakan pertemuan tersebut tidak mendedahkan hasil. Adakah NGO saudara ini adalah beraci kepada PAS atau Kerajaan Negeri Kelantan dalam pihak PRU 13? Okey, sebab tu saya katakan tadi. Pada pendapat saya lebih suka NGO yang tidak berkonfrontasi dengan kerajaan. Sebab dia ada perjuangan. Saudara keluar daripada NGO kerana saudara tidak bersetuju dengan pihak A yang tidak lantang semasa saudara tubuhkan dulu. Setuju tak dengan kenyataan saya? Tak setuju. Saya keluar kerana saya nak jaga nama baik A. Dan pada pendapat saya tak cakap. Kalau kita nak jaga nama baik A, sudah tak perlu bertikaikan hasil pertemuan itu sama dengan ibu atau masyarakat. Itu kau nama baik. okey, sekarang ni saya suka untuk tambah lagi. Bukan sekadar A, tapi saya juga tambah dengan Profesor tu. Yang saya lihat di sini, kenapa kerajaan negeri sehingga memberi pesannya tidak boleh saya bakar video ni. Apa yang aku sangat pada video tu? Saya lebih suka sebab tu saya beri cadangan. Cadangan saya kata, adakan politik terbuka. Kerajaan negeri kena percaya kepada rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan bukan orang bodoh. Rakyat Kelantan cerdik politik. Kenapa takut sangat kepada politik terbuka, dialog terbuka, memberi penjelasan terbuka? Tak perlu panggil masuk bilik, masuk SUK, tutup pintu, and beri sana itu. Saya maksudnya dia amalan terbuka kerajaan negeri Kelantan itu apa? Lama dah dijadikan satu amalan. Saya ada pengalaman sendiri lah. Setiap tahun dah ni sini. Setiap tahun dah ni kerajaan mengadakan pertemuan dengan anak-anak dagang, anak-anak perantau di Kota Baru. Biasanya pada ayat 2 ini. Tujuan di antara lain diadakan pertemuan dengan anak-anak perantau itu ialah untuk mendapat representasi dari anak-anak Kelantan di luar dengan pemimpin di Kelantan. Tetapi majlis sekali dikontrol. Biasa kalau masa Allahyarham Jamil menjadi pengarah Rusia PLG dulu, dia mengusap persoalan. Saya telah hantar soalan untuk mengetahui, tapi soalan-soalan saya tidak dilepaskan. Maknanya saya nak ceritakan bahawa ketertutupan ini, tidak terbuka dan kawalan ini, semasa lebih hebat daripada dulu lagi.
mungkin rakyat lagi meneruskan amalan-amalan, tetapi kita sebagai anak muda, sebagai orang generasi muda itu, sayangnya lebih kita merasa ini bukan satu lagi politik yang politik yang matang atau merasa terkesan. Tapi mungkin saya tak hidup masuk Kelantan selepas Kelantan. Saya hidup Kelantan selepas Gana Minum. Saya hidup di dalam politik, saya lihat politik terbuka. Zaman saya media baru. Saya ingat lagi selepas Hari Raya, Rustia Perdana Kerajaan Negeri Kelantan telah mengadakan satu dialog terbuka kepada Facebooker. Bukan kepada blogger tapi kepada Facebooker. Sehingga kan ada seorang yang hadir memberi cadangan ketika dia tegur satu kali.